Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita untuk bahagian akidah, iaitu jenis-jenis dosa. Baik, muka surat 106 kita boleh lihat dalam buku teks dimulakan dengan gambar perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa. Sebagai contoh air yang dibazirkan, kemudian pelakuan khurafat, membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya, berdua-duaan antara lelaki dan perempuan dan lain-lain lagi. Tapi sebelum itu kita teruskan di sini di bahagian bawah. Dosa ialah balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tidak mematuhi perintah Allah atau melanggar larangannya. Jadi bila kita belajar tajuk ini, kita akan tahu apakah perbuatan-perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa. Baik, kita lihat muka surat 107. Jenis-jenis dosa. Baik. Dosa terbahagi kepada dua, ya. Yang pertama disebut sebagai dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Perbuatan yang melanggar hukum syarak, iaitu melanggar hukum Islam yang tidak ditentukan Allah hukumannya di dunia atau di akhirat. Maksudnya perbuatan yang melanggar hukum agama, cumanya hukumannya tidak ditentukan oleh Allah di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua, dosa besar, iaitu perbuatan yang melanggar hukum syarak, iaitu melanggar hukum agama yang ditentukan Allah hukumannya di dunia atau di akhirat. Jadi perbezaan antara dosa kecil dan dosa besar ialah dari sudut hukumannya. Baik, kita lihat apa dalil naqli, iaitu bukti dalam Al-Quran yang menunjukkan wujudnya dosa. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Maksudnya, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada menyebut tentang dosa-dosa besar dan kita dituntut untuk menjauhkan diri kita daripada melakukan dosa besar. Baik, lihat info di bawah ini. Perbuatan dosa boleh mengakibatkan titik hitam dalam hati kita. Titik hitam ini hanya akan terpadam jika kita bertaubat kepada Allah. Jadi tanpa kita sedari bila kita buat dosa, maka ia akan menyebabkan hati kita kotor. Baik, teruskan kepada muka surat 100 yang ke-108. Kita lihat lebih jelas lagi, ya, apakah contoh-contoh dosa. Baik, untuk dosa kecil, contoh-contohnya apa? Lihat. Mengabaikan kebersihan diri, bercakap perkara yang sia-sia, menconteng meja dan dinding. Ini kalau di sekolah kan. Bersangka buruk kepada orang lain, membazir makanan. Ini kalau di kantin sekolah, di rumah. Melihat perkara yang haram, ya. Membuang sampah merata-rata. Mendengar perkara yang melalaikan daripada mengingati Allah. Jadi dia mendengar mungkin lagu-lagu yang menyebabkan dia lupa untuk ingat kepada Allah. Ini contoh dosa kecil. Ada tak kita lakukan? Kita minta kita tidak buatlah. Yang seterusnya contoh-contoh dosa besar. Ini mesti kita jauhkan. Yang pertama, mensyirikkan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya dia menganggap ada kuasa yang lain selain daripada Allah. Yang menganggap ada Tuhan yang lain. Yang menganggap ada benda lain yang berhak untuk disembah selain daripada Allah. Itu syirik namanya. Meninggalkan solat dengan sengaja. Tempat tu tidak berpuasa tanpa sebab. Dia sehat, dia tidak ada masalah penyakit dan sebagainya, tapi dia sengaja tidak berpuasa. Yang keempat, derhaka kepada ibu bapa. Lihat itu. Walaupun hanya kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan mereka, itu sudah dikira derhaka. Berzina dan liwat.
Ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan di antara lelaki dan perempuan. Seterusnya, makan riba. Ini tidak berkaitan dengan jual beli ataupun perniagaan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan duit kita. Minum arak, mencuri, bercakap bohong, nampak tu, dan mengumpat, iaitu menceritakan keburukan orang di belakangnya. Jadi ini perkara-perkara yang dianggap sebagai dosa. Baik, setelah kita tahu itu adalah dosa, maka mari kita lihat apa balasannya yang Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk orang yang melakukan dosa itu. Baik, yang pertama, jika mensyirikkan Allah, apa balasannya? Kekal di dalam api neraka. Nampak itu? Kalau dia melakukan syirik tanpa bertaubat kepada Allah, dia akan kekal duduk dalam neraka. Meninggalkan solat dengan sengaja, apa balasannya? Dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Saqar dan akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang rugi seperti Fir'aun dan Qarun. Yang ketiga, derhaka kepada ibu bapa. Apa balasannya? Mendapat kemurkaan Allah, iaitu kemarahan Allah, dan jauh daripada rahmatnya. Yang seterusnya, zina. Akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat. Azab ini maknanya seksaan. Dan kekal dalam kehinaan. Kemudian, makan riba, iaitu memiliki perut yang sangat besar sehingga sukar untuk bergerak. Yang seterusnya, minum arak, tidak dapat mencium bau syurga, apatah lagi memasukinya. Dan yang terakhir, rasuah. Apa itu rasuah? Iaitu orang yang mengambil rasuah, menyogok orang atau disogok dan sebagainya. Apa balasannya? Allah melaknat ke atas pemberi dan penerima rasuah. Maknanya Allah menimpakan dia punya kemurkaan ke atas orang-orang demikian. Baik, jadi itu adalah balasan. Yang terakhir kita lihat, jika kita sudah melakukan dosa, sama ada sengaja ataupun tidak, maka kita perlu hapuskan dosa itu sebelum kita meninggalkan dunia ini. Apa dia? Yaitu mohon keampunan dengan memperbanyakkan istighfar. Apa itu istighfar? Astaghfirullahalazim. Senang saja kita mohon banyak-banyak. Yang kedua, memohon maaf jika melakukan kesalahan dengan manusia. Jika kita buat dosa sesama manusia, cari balik orang itu dan kita minta maaf. Yang seterusnya, jika dosa kecil yang kita lakukan, apa cara untuk menghapuskan dosa-dosa itu? Yaitu melakukan amalan fardu dan sunat. Contohnya kita mendirikan solat, kita berpuasa, kita bersedekah, maka akan dapat menghapuskan dosa kecil. Yang kedua, melakukan kebajikan. Yang ketiga, menjauhi dosa besar. Yang seterusnya, kalau dosa besar yang kita buat, apa yang patut kita lakukan untuk hapuskan dosa itu? Yaitu bertaubat. Bertaubat itu maksudnya apa? Kita kembali kepada jalan yang Allah suka. Yaitu dengan cara menyesali, kesal dan benci dengan perbuatan dosa itu. Kemudian meninggalkan perbuatan tersebut, jangan buat lagi. Berazam tidak mahu mengulanginya dan menebus kesalahan yang dilakukan. Jadi kita lihat di sini pula cara menjauhi dosa kecil dan besar, cara-cara untuk elak. Yang pertama, taat perintah Allah dan menjauhi maksiat. Ingat dan takut azab Allah, ingat neraka yang Allah sediakan dan sebagainya. Bergaullah dengan sahabat yang baik, menjauhi tempat maksiat, mohon perlindungan Allah dari hasutan syaitan dan hawa nafsu. Yang seterusnya, yang terakhir, apakah faedah bila kita menjauhi dosa kecil dan besar? Hati selalu tenang, memperoleh kehidupan yang baik, mendapat rahmat dan berkat, beroleh syurga dan dijauhi dari neraka, dan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi itulah pelajaran kita. Semoga kita dapat amalkan.